Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi kalau hari ni Abang nak ceritakan kisah seram. Cumanya kali ni kalau korang dengar bunyi bergezek-gesek ataupun bunyi suara-suara, Abang minta maaf sangat-sangat sebab malam ni Abang kena minta kawan Abang temankan Abang untuk bercerita, iaitu budak rumah Abang sendiri. Abang minta diorang temankan Abang sebab malam semalam Abang kena dengki. Apa yang Abang kena dengki tu memang Abang, kalau boleh Abang tak nak ingat lah. Abang tak nak aduh, rasa macam sesak nafas. Sebenarnya rakaman ni patutnya dibuat malam semalam tau. Abang tengah buat rakaman, tiba-tiba kalang kabut Abang jadinya sebab ada sesuatu yang mengacau. Jadi Abang terpaksa minta tolong daripada kawan Abang, dua orang daripada budak rumah Abang ada kat depan tu. Dia tengah tengok Abang bercerita supaya Abang lebih teman lah kan, dalam keadaan yang menakutkan teman kan. Jadi hari ni itu yang pertama. Yang keduanya, hari tu Abang rasa macam dah serabut sangat muka, penuh dengan janggut dengan misai yang tak potong. Jadi Abang potong sikit lah supaya nampak lebih muda. Dan nanti kalau terserempak tengah jalan, abang ni umur 27 tahun ke? Kita seronok sikit lah, tak adalah nampak macam 40-an sangat kan. Okey, jadi cerita hari ni disampaikan oleh seorang teman kita lah daripada Sabah yang belajar dekat satu universiti di selatan tanah air. Abang tak nak cakap universiti apa dekat selatan tanah air tu, macam banyak universiti kan. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang sebab di akhir cerita nanti dia ada satu kejutan yang macam sangat mengejutkan. Abang suka sangat ending dia. Okey, jom kita teruskan. Abang bahagikan pada dua bahagian tau, bahagian pertama dan bahagian kedua. Okey, jom kita teruskan. Abang namakan watak ni sebagai Lisa sebab tadi Abang tengok orang kecoh-kecoh lagu Lisa Blackpink kan. Jadi Abang tu pun teringat. Dia tak nak gunakan nama sebenar. Dia kata, "Bang, jangan gunakan nama sebenar." Dia by email dia hantar ke Abang. Jadi Abang pun gunalah nama Lisa, nama sedap sikit, Lisa Blackpink. Cerita dia macam ni. Okey, mula-mula dia dapatlah tawaran universiti dekat selatan tanah air. Dia ni sebenarnya daripada Sabah. Lisa ni daripada Sabah lah. Dah dapat tawaran dekat universiti dekat selatan tanah air. Dia seronok lah dapat tawaran universiti. Lepas tu dalam bidang yang dia suka pula tu kan. Sebab yelah, kalau kita masuk universiti kan seronok kan lah kalau dapat masuk universiti. Allah, seronoknya terasa macam kita ni beruntung lah, pandai lah rasanya. Rasa dapat melanjutkan pelajaran kan. Jadi dah pindah lah dia daripada Sabah tu, pergilah ke selatan tanah air tu, kat satu negeri ni. Nak dijadikan cerita, dekat negeri ni ada abang dia. Abang dengan akak ipar dia memang dah lama duduk dekat negeri ni. Jadi senanglah bila dia pindah. Tapi untuk tahun-tahun pertama tu dia kena duduk dekat asrama lah, dia kata. Tapi walaupun dia duduk dekat asrama, dia boleh ulang-alik duduk rumah abang dengan akak dia. Nak jadi cerita, abang dengan akak dia ni duduk dekat kawasan Skudai. Bila abang dengan kakak dia ni dengar adiknya dapat tawaran dekat universiti belah selatan ni, universiti besar ni, diorang pun carilah rumah yang dekat dengan universiti tu. Jadi rumah yang terdekat kat universiti tu adalah di kawasan Skudai. Abang dah bagi clue besar dah kat mana ni kan. Okey, lepas tu pindahlah yang abang dengan kakak ni, jumpalah dengan satu rumah. Tapi rumah ni adalah rumah tingkat 4. Kira macam rumah flat lah macam tu lebih kurang, atau rumah pangsa lah dengan bahasa lembutnya kan. Kita tak sedap nama flat-flat tu, kebanyakannya kita cakap rumah pangsa lah, sedap sikit. Jadi dia laki bini ni pun pindahlah dekat rumah pangsa ni. Dapat pula rumah kat tingkat 4. Memang cantik, angin kuat. Tapi yang peliknya rumah ni dah lama kosong. Jadi macam kita tahu bila rumah dah lama kosong, memang ada penunggu dalam tu. Itu memang selalu kebiasaan. Jadi selalunya kalau rumah kosong, sebelum masuk kita solat-solatkan dulu, selawat-selawatkan dulu, siram air biasin tu. Biar terbakar ke apa-apa yang sepatutnya terbakar. Abang tak boleh nak cakap, mana tadi kena dengki. Okey, jadi bila abang akak dia pindah dia ni, bila adik dia sampai ke Semenanjung daripada Sabah ni, adik dia terus dia lah duduk dengan abang akak dia. Rumah tu walaupun rumah pangsa, dia ada 3 bilik. Jadi bilik yang paling depan dibagi pada adik dia lah. Adik perempuan dia duduk di sini, Lisa lah duduk ni. Jadi yang dia laki bini duduk kat bilik tengah, sebab bilik tengah tu dia ada attach dengan bilik air, ada bilik air sekali. Senanglah kalau nak buang-buang air kan. Jadi kira macam master bedroom lah yang kat tengah-tengah tu. Jadi yang bilik depan tu dia bagilah kat adik dia. Nak jadi cerita, rumah ni memang rumah yang tak ada balcony, walaupun tinggal kat tingkat 4. Mungkin apartment ni ataupun pangsa ni rumah pangsa lama. Jadi kalau korang tahu-tahu, bolehlah komen-komen kat bawah rumah pangsa. Kalau korang ada gambar lagi bagus. Tengok sama-sama lah kita tengok gambarnya kan.
Jadi nak jadi ceritanya, bila dia pindah masuk situ ni, yang si Lisa ni, dia sebelum sampai ke Semenanjung ni, nak jadi cerita, lupa nak cerita. Lisa ni sebenarnya dia bukan orang Muslim tau, dia bukan Islam. Jadi sebelum sampai ke Semenanjung ni, dia adalah minta ada amalan-amalan tertentu lah kan, amalan-amalan tertentu yang dia buat lah berdasarkan kepercayaan dia lah. Okay. Jadi bila dia pindah ke Semenanjung ni, okay, dia teruskanlah amalan tu. Bila dia masuk rumah tu, dia rasa macam semacam tau, dia rasa macam ada yang tak kena, ada yang sesuatu yang dia nak persoalkan. Jadi dia buat tak tahu je lah. Tapi dia tanya dengan abang akak dia. Dia kata, sebelum abang dengan akak ni pindah, ada tak abang dengan akak ni riki-riki dululah. Nak cakap riki-riki apa Dia kata, investigate. Oh, betul bahasa Inggeris lah. Menyiasat dululah. Rumah ni ada tak sejarahnya apa ke? Ada, abang akak ni cakap. Dia tanya dengan jiran. Katanya rumah ni okey-okey je. Okey, tak apalah. Dia pun kemar-kemar lah barang. Jadi disebabkan barang yang bawa daripada Sabah tu banyak sangat barang yang bawa daripada Sabah ni. Jadi di kemar-kemar tu tak habis lah. Jadi bilik tu memang tak ada langsir, disebabkan tak sempat nak kemas, nak cari langsir pun tak sempat. Dia pun gantunglah kain pelekat dia pinjam dengan abang dia lah. Abang pinjam kain pelekat bang dia. Bilik ni tak ada langsir, walaupun ada jeriji kita panggil apa? Ada jeriji lah. Ada dia punya besi-besi kan, walaupun kat tingkat 4 bahaya kalau tak ada jeriji kan. Jadi walaupun ada jeriji tapi terbuka macam tu, takut juga kan kalau tidur malam-malam. Dah lah dia kata-kata tu menghadap tingkap. Jadi dia pinjam kain pelekat abang dia gantunglah kain pelekat abang dia. Jadi dia tidurlah malam tu aman damai je lah, dia tidur tak ada masalah pun. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba kain pelekat tu jatuh kena kat kaki dia. Dia terjaga. Sebab bila kita masuk rumah baru, kita belum lagi biasa. Jadi kita boleh terasa-terasa kan. Kain pelekat tu jatuh kat kaki dia. Dia terbangun. Dia tengok, alamak, kain pelekat jatuh. Dia naikkanlah kain pelekat tu. Dia setidai semula dekat kawasan jeriji tingkap tu. Lepas tu dia tidur balik. Bila dia tidur, kali kedua, kain pelekat tu jatuh lagi sekali. Bila kain pelekat tu jatuh kali kedua, dia dah rasa macam, kau ngajar ni, mesti ada yang tak kena ni, dia kata. Okay. Lepas tu dia gantung balik kain pelekat dia. Bila dia gantung kali yang kedua, kali ni dia sepit kain pelekat dia. Bila dia sepit, dia cepit pakai penyepit baju tu kan. Bila dia sepit, okey, dah aman lah. Dia fikir memang tak ada apa-apa lah ni, jangan risaulah dia kata. Lepas tu, kali ketiga, kain tu jatuh. Dia dah pelik dah. Waktu tu dia tersedar lah. Kain pelekat dia jatuh. Macam mana kain pelekat boleh jatuh? Aku dah cepit dah tadi. Pelik. Tak apa, kali ni dia tambah 3 cepit. Lepas tu bila dia tambah 3 cepit, waktu dia tambah 3 cepit tu boleh perasan, tingkap terbuka. Dia seingat-ingat dia macam dah tutup tingkap ni. Dia macam mana boleh terbuka? Tak apalah, dia tutup, dia tariklah berdegang tingkap tu. Dia tutup. Okey, dia sepit kan. Dia sepit. Kali ni kain pelekat tak jatuh lagi. Kalau mana-mana yang korang anggap kain pelekat jatuh tu, yang ni tak jatuh. Tapi lain pula. Dia bunyi grill tu macam diketuk pakai besi. Tang-tang, macam tu. Dia terjaga. Bila terjaga, dah apa pula, kain pelekat tak jatuh, bunyi apa pula ni. Dia tengok-tengok cermin tingkap. Cermin tingkap tak ada, okey, tak ada masalah. Tertutup lah. Sebab jeriji tu belah dalam kan, bukan belah luar. Okey. Belah dalam, rasanya lah abang belah dalam. Dia tidur, bersambung tidur. Kali kedua dia tidur, kali ketiga ke kali 4 sini. Bunyi, malam yang sama, tong-tong, bunyi macam tu. Kali ni kuat sikit, dah dia terbangun. Dia duduk, dia tenang aja tingkap tu. Apa yang tak kena kali ni pula? Okey, dah lama, lebih kurang 5 minit dia tenang, dia dah jadi marah tau lepas tu. Dia nak tidur, besok nak ada urusan dekat universiti, pendaftaran lah, ada segala mak nenek macam tu kan. Banyak pula urusannya. Lepas tu, kali seterusnya, abang lupa kali keberapa, bunyi grill sekali lagi, jeriji tu bunyi tong-tong. Kali ni kuat dia, dia bangun kali ni. Dia nak marah, dia tengok tingkap tu. Apa benda pula? Tengah-tengah dia tengok tingkap, dia nampak mata. Bila dia nampak mata, dia tengok mata tu tengok dia. Mula-mula dekat dalam otak dia ni, orang ke yang tengok mengendap-mengendap aku? Sebab dia ni anak dara kan, Lisa ni anak dara, ada orang mengendap aku. Tapi bila dia fikir ini adalah tingkat 4, terus mata tu hilang. Zup, macam tu je. Masa tu dia rasa macam, apa benda pula ni? Wih, gila dah ada orang. Kalau abang abang takut kan? Gila, kat tingkat 4 siapa yang menjengah? Sasalah bukan manusia. Mestilah toyol pula. Mestilah sesuatu. Jadi dia pun
ambil bantal, ambil selimut, pergi ruang tamu, buka kipas, dia tidur kat ruang tamu, dia tak nak tidur kat bilik tu, dia tak sedap hati. Tapi esoknya bila abang dia bangun, abang dia tegur ni, dia kenapa pula adik kesayanganku ini tidur di ruang tamu? Dia cakap kat adik dia lah, kenapa adik kesayanganku tidur di ruang tamu adik? Adik dia cakap lah, tak ada apa-apa bang, panas malam tadi tidur kat bilik tu, panas betul, sampai 4 kali terbangun tidur, kata. Atau abang dia cakap, tak apalah, okay. Dia pun pergi kelas, bila dia pergi kelas, abang dia pun pergi kerja, tinggallah kakak ipar dia, kakak ipar dia tak tinggal seorang, kakak ipar dia pun pergi kerja juga, jadi rumah tu tak ada orang. Nak jadi cerita, dalam 2-3 hari tak ada apa-apa berlaku, tapi sejak daripada tu dia tidur dekat luar bilik. Kalau dia buat kerja ke, dia apa, nak salin baju ke, dia nak mandi ke, ada buat dekat dalam bilik. Tapi kalau untuk tidur memang dia buat kat luar bilik, sebab dia kata dia dah tak yakin tidur kat dalam bilik tu, dia rasa macam seram. Tapi tak naklah cakap dengan abang dia, sebabnya akak ipar dia ni problem. Dia kata akak ipar dia ni, dia punya lemah semangat, katak meloncat dekat sebelah dia pun dia boleh terpengsan lah. Dia punya dah takut, dia punya lemah semangat tu. Jadi dia kata dia tak naklah cakap dengan abang akak dia. Okay, tak apalah. Nak jadi cerita, satu hari dia balik lambat. Dia balik lambat daripada kuliah lah. Dia balik tengah hari, bukan balik lambat. Dia balik tengah hari daripada kuliah. Akak dengan abang ipar dia tak dekat rumah. Abang dengan akak ipar dia tak dekat rumah. Sebabnya dia orang balik lambat, dia orang kerja kan, lambat. Lepas tu dia pun duduklah dekat dalam rumah tu. Tapi dia dah rasa lain macam ni. Rasa macam ada benda yang tak kena ni. Tengah dia duduk rehat-rehat dekat dalam rumah, waktu tu dia kata dalam tengah hari lah, tengah dia duduk rehat-rehat, tiba-tiba dia dengar bunyi benda mencakar tau, macam krek, macam hantu rimau lah, macam tu lah. Dia dengar benda yang mencakar dekat dinding. Mula-mula dia rasa macam benda tu macam angan-angan ke apa ke, ataupun dia perasan ke apa ke. Dia dengar betul-betul. Bila dia dengar 2-3 kali, ada yang tak kena ni rumah ni. Memang rumah ni bukan calang-calang, rumah ni rumah keras, dia kata. Macam ada yang tak kena ni. Lepas tu dia pun angkat kaki lah. Bila dah dengar benda macam tu, dia angkat kaki. Bila dia angkat kaki, dia keluar dari rumah. Dia balik semula ke rumah tu bila abang dengan akak dia dah balik rumah. Okey, nak jadi cerita, bila dia orang semua dalam rumah tu, sebenarnya walaupun dia ni tak cerita dekat abang dengan akak dia, tapi abang dengan akak dia sebenarnya, especially kakak dia ni, selalu kena dengki. Tiap-tiap malam ada orang melintas, ada orang berjalan dalam rumah, ada orang merangkak, ada orang menjengah kat tingkap. Tapi dia kata yang paling banyak kali abang dengan akak ipar dia kena sama macam dia kena, iaitu orang menjengah dekat tingkap. Tiba-tiba orang jengah, macam tu. Orang jengah kat tingkap, macam yang dia kena malam pertama tu kan. Jadi dah dalam sebulan tu dah banyak kali kena, dan dah banyak kali juga kakak dia memang ketakutan waktu tidur. Rupanya memang dia orang ni adik-beradik satu keluarga kena dengki. Cumanya si abang dengan akak tak beritahu si adik, sebab takut adik takut. Yang si adik pula, yang si Lisa ni pula kena dengki, tak nak beritahu dekat abang dia sebab dia takut kakak ipar dia takut. Jadi masing-masing dah tak beritahu. Tapi bila dah lama sangat, akhirnya diorang pun sama-sama berbincang nak keluar dari rumah tu. Rupanya memang bila cerita sama-sama, memang hara cerita rupanya. Masing-masing kena. Bila dah masing-masing kena, angkutlah keluar daripada rumah tu. Tapi kali ni Lisa duduk dengan kawan-kawan dia sewa dekat satu rumah di kawasan Skudai juga, dan abang dengan kak ipar dia duduk dekat kawasan lain yang agak jauh daripada situ. Okey, ini adalah bahagian yang pertama. Okey, kita teruskan dengan bahagian yang kedua, adalah pengalaman Lisa pindah dekat rumah baru. Dekat rumah yang Lisa pindah ni, dia kata rumah teres ke rumah semi di 2 tingkat. Rumah tu dia kata memang dia dah renovate. Memang cantik, perabot cantik, bilik cantik, kemas semua. Dalam rumah tu lebih kurang ada 3 ke 4 bilik. Tapi bilik ni semua kat atas, kat bawah tak ada bilik. Nak jadi cerita, bilik semua dah ada orang sewa. Semuanya budak-budak universiti yang belah selatan ni lah. Yang belah selatan ni. Jadi dia pun sewalah dekat satu bilik. Okey, nak jadi cerita, 2 lagi bilik disewa oleh budak India dan juga budak Cina yang dia adalah budak Sabah. Okey. Jadi duduklah dia dekat bilik tu. Tapi semenjak dia duduk dekat rumah tu, dia ada rasa yang pelik. Dia sebenarnya pelik tau. Kenapa daripada Sabah dia boleh rasa perasaan yang pelik-pelik. Bila dia pergi kat satu tempat, especially dekat kawasan universiti pun dia rasa pelik. Dia akan nampak benda-benda yang pelik, dia kata. Dan dekat rumah sewa abang dia yang pertama, dia buat ada rasa pelik.
Dan rumah ini pun dia rasa pelik, dia rasa macam ada yang tak kena ni. Tapi tak apalah, dia kata, dia duduklah dekat bilik tu. Okey, sejak daripada dia duduk dekat bilik tu, setiap pukul 7.30 malam, dia akan nampak seorang kakak pakai baju merah, pakai baju merah kalau tak silap abang, bawa payung, lintas dekat belakang rumah. Memang dia perasan. Sebab apa? 7.30 adalah waktu dia lepas mandi. Bila dia lepas mandi, dia pun nak menyisir-nyisir rambut. Waktu nak menyisir rambut, kena pula cermin muka dia tu sebelah cermin tingkap. Dia akan nampaklah daripada atas ada seorang perempuan melintas pakai baju merah, bawa payung merah. Okey. Hari pertama, dia tak ada masalah. Hari kedua, dia tak ada masalah. Tak ada masalah, okey. Tak apalah. Hari ketiga pun sama juga. Hari keempat, 7.30, dia tak ada kat bilik. Dia ada dekat dapur. Dia baru lepas makan, belum sempat mandi lagi. Waktu dia tengah basuh-basuh pinggan, pukul 7.30 malam tu, dia nampak kakak tu melintas. Bila dia nampak kakak tu melintas, bawa payung, dalam keadaan yang suram-suram cahaya suram-suram tu, dia jengah-jengah lah. Nampak ke muka kakak tu? Kan, dia syak benda tu macam, ni macam bukan orang kan? Kenapa tiap kali 7.30 pakai baju merah melintas dekat belakang rumah? Dia pelik, dia kata. Tak apalah, dia jengah-jengah lah muka akak tu. Okey, akak tu tak tengok dia lah, akak tu terus je. Malam seterusnya, ini tak miss tau, kakak tu tiap-tiap malam lalu. Tiap-tiap malam lalu. Pelik juga kan? Jadi, malam seterusnya, dia ada kat tingkat atas masa tu, baru lepas mandi. Baru lepas mandi. Dia baru lepas mandi, lepas tu dia nampak akak tu melintas. Bila dia nampak akak tu melintas, dia macam tunggu tau. Dia tunggu akak tu. Bila akak tu melintas, waktu tu dia tengah pegang cermin tingkap. Tiba bila sampai akak tu melintas, dia macam nak buka sikit tingkap tu bagi besar. Bunyilah, krek, macam tu. Tiba-tiba akak tu berhenti. Kau rasa? Bila akak tu berhenti, dia pun terus nyorok tau. Nyorok kat belakang bawah tingkap. Jangan pula akak ni berhenti, janganlah pula akak ni berhenti gitu. Okey, tak apalah. Sekali dia angkat, tengok, tak ada. Lega. Akak tu tak ada, akak tu dah pergi. Okey, tak apalah. Dia dapat mandi tu, dia pergilah turun bawah nak buat urusan dekat dapur lah. Bila dia turun bawah, dia pergilah basuh tangan kat tingkap. Tiba-tiba dia nampak akak tu kat depan tingkap. Pakai baju merah, pegang payung. Tapi sebaik tingkap tu tutup tau. Nampak merah je lah. Tak nampak lah muka akak tu. Seram pula abang rasanya. Sebaik ada kawan yang teman. Dah kawan teman pun seram juga. Nampak dasar penakut. Dia kan nak dengar cerita hantu tapi penakut. Okey, akak tu berdiri depan tingkap. Akak tu macam tengok dia. Dia masa tu terdiam. Tak tahu nak cakap apa. Dia pun terus cuci tangan. Dia lari naik atas. Bila dia lari naik atas, duduk sampai ke bilik atas, dia diam. Dia tutup tingkap. Bila dia tutup tingkap, okey, tak ada apa-apa. Okey, semuanya okey, tak ada apa-apa. Dan selepas tu, lepas pukul 8 lah, tak ada apa-apa lah. Dia dengan tanya abang pula, ni tak semayang ke? Lisan ni bukan beragama Islam. Cara semayang dia mungkin hari Ahad, sebab mungkin dia Kristian lah, dia tak beritahu agama dia pula. Jadi dia semayang waktu lain lah. Jangan cakap, tak semayang maghrib ke bang? Tak, bukan, tak ada pun. Okey, lepas tu, akak tu, pergilah. Esoknya, dia ada terdetik. Dia kata, harap-harap hari ni akak ni ada. Okey, tak apalah. Dia tunggu dekat tingkat atas. Dia tak nak tunggu kat tingkat bawah. Kan kakak tu berdiri depan cermin kau. Wara pula dia kan. Lagipun dia tak sempat nak cerita kat kawan-kawan dia. Sebab kawan-kawan dia ni kos lain. Tak terjumpa. Sabtu Ahad je boleh terjumpa. Jadi, yang petang tu dia duduk kat tingkat atas. Dia tengok. Memang akak tu melintas. Tak miss. Tiap hari dia kata akak tu melintas. Akak tu melintas, kali ni akak tu berhenti kat dia dekat belakang rumah dia. Bila akak tu berhenti kat dia, akak tu berpalingkan badan ke arah rumah. Lepas tu akak dia mendongak. Bila akak dia mendongak, payung pun terangkat. Bila payung terangkat, nampaklah muka akak tu. Mujur muka akak tu, muka orang, bukan muka-muka makhluk sebelah. Makhluk alam yang tu. Dia pun tengok akak tu, akak pun tengok dia. Akak tu senyum tau. Akak tu senyum. Kenapa pula akak tu senyum? Dia pun macam senyum balik lah. Senyum kambing lah kan. Kambing senyum. Jangan nak suruh abang buat contoh kambing senyum pula. Dia senyum je lah. Dia senyum kat akak tu senyum kat dia. Lepas tu akak tu berlalu pergi. Pelik dia cakap. Tapi dia dah rasa tu bukan orang tau. Sebabnya malam sebelum tu akak tu boleh berdiri depan tingkap dapur rumah dia. Mustahil. Sebabnya tingkap dapur rumah dia kan dalam pagar kan. Mustahil akak tu akan berdiri kat situ. Jadi dia kata ni bukan orang. Dia tergerak hati dia. Dia ni sama ada jin ke apa ke, dia tak tahulah, dia kata. Tapi ada yang tak kena ni, dia kata. Okey. Malam seterusnya, nak jadi cerita, satu hari, dia
mandi awal. Dia kata dia mandi awal lebih kurang pukul 4 petang masa tu, pukul 4, pukul 5 petang. Jadi waktu tu memang akak tu belum lalu lah, dalam otak dia akak ni belum lalu. Lepas tu lepas mandi tu dia kering-keringkanlah rambut. Ya, biasalah kalau perempuan rambut panjang, dia tak adalah panjang sangat, dia kata rambut pakat bahu, jadi nak keringkan tu makan proses jugalah, lama lah, menggunakan tuala lah. Jadi waktu dia kering-keringkan tu, dia rasa macam kenapa rambut dia lebat rambut dia banyak tau. Rasa macam kenapa rambut dia banyak. Lepas tu dalam imbasan mata dia ni, dia nampak rambut dia panjang. Bila dia nampak rambut dia panjang, dia macam tergerak tau. Jangan-jangan rambut kakak. Kenapa rambut aku macam rambut kakak tu? Tak apalah. Bila dia dah lap rambut tu, dia pun sisir rambut depan cermin. Dia sisirlah rambut. Bila dia sisir rambut dalam cermin, rupanya dia bukan sisir rambut dia sisir rambut kakak tu. Tapi kakak tu kali ni nampak muka tu dia kata muka dia, tapi rambutnya panjang. Tapi dalam hati dia kata ini bukan rambut dia, ni adalah rambut kakak tu. Dia punyalah menggigil bila tengok depan cermin. Abang pula rasa risau, dah sebelah abang cermin. Abang reflect dengan cermin ni kan, dalam cermin tak bercakap, abang bercakap, warga kan. Tak apa, abang ada roommate abang kat depan. Tolong teman. Dia sisir rambut dia. Bila dia sisir, dia tengok ini bukan rambut dia, ni rambut kakak dia. Dia punya takut menggigil. Dia terus lari, dia sempat ambil handset dia cakap. Dia capai handset, dia lari daripada rumah tu. Dia pergi ke kawasan depan lah. Nak hilangkan rasa takut dengan kaki ayam, dia cakap. Bila dengan kaki ayam, dia call kawan-kawan dia, so balik call kawan-kawan universiti dia, tolong teman. Akhirnya kawan-kawan dia datang, temankan. Lepas tu dia pergi naik bilik tu, dia bungkus-bungkus baju. So hari tu juga dia keluar pada rumah tu. Kalau korang tahu cerita pasal rumah ni, rumah teres 2 tingkat dan juga flat ni, boleh kongsi dengan abang tak habis cerita lagi. Bila dia keluar pada rumah tu, dah tak jadi apa-apalah, dah keluar pada rumah. Esoknya dia mula cari rumah tu, bilik tu especially, sebab 2 orang lagi kawan dia yang India dengan Cina tu tak ada masalah pun. Dia cari cerita rumah tu, dia tanya jiran-jiran, dia tanya orang-orang lama. Rupa-rupanya bila dia tanya dengan satu aunty tu cakap dekat rumah tu dulu ada seorang kakak perempuan mati bunuh diri dekat dalam satu bilik, gantung tapi pakai baju merah. Patutlah waktu aunty tu cerita, baru dia boleh recall balik tau, kenapa setiap hari dia nampak perempuan baju merah. Lepas tu yang kali terakhir dia nampak rambut dia panjang, dan dalam perasaan dia macam dia menyisir rambut kakak tu. Tapi dia kata tak nampaklah akak tu muka berterkopek-kopek ke, mata terjojol terkeluar ke, tak. Dia kata rupa akak tu aman damai je. Jadi bila dia dapat cerita pada aunty ni, baru dia tahu. Bila dia tanya orang lain, dah ramai, dah confirm. Memang 2-3 orang kata bilik, dalam salah satu rumah kat bilik tu memang ada perempuan mati bunuh diri, gantung diri. Jadi dia rasa kejadian bunuh diri tu adalah berlaku kat tempat di bilik yang disewa. Sebab itulah dia kata setiap kali rumah tu tak ada apa-apa, tapi bilik sewa tu selalu bertukar-tukar orang. Dan dia antara salah seorangnya kan. Jadi bila dia tahu cerita tu, dia memang tak adalah, dia duduk dengan kawan-kawan dia. Baik kawan-kawan dia masih ada lagi bilik kosong. Kali ni sebelum pindah masuk, ada tanya dulu, rumahnya ada bunuh diri tak, gantung diri tak? Tak ada. Okey, lepas tu dia pun keluar daripada bilik tu, dia duduklah hidup dengan kawan-kawan dia, aman damai. Okey, jadi ending kepada cerita ni, kenapa daripada dia pindah ke Semenanjung, dia boleh nampak sesuatu. Sejak daripada tu dia kata, sejak daripada tarikh yang dekat rumah abang ipar tu, sampai ke hari ini, dia masih lagi boleh nampak benda yang macam tu. Dia tak tahu tu benda apa, sama ada jin ke roh ke apa ke korin ke, dia tak tahu, dia kata. Cuma dia kata bukan kadang-kadang, selalunya yang dia nampak macam orang, tapi bila benda tu tembus dinding, baru dia tahu dia orang. Dia kata mujur sekarang ni dia nampak dah bukan dalam bentuk keadaan yang menakutkan. Dia kata kebanyakannya memang tak nampak muka lah, yang dia melintas-lintas, yang duduk menyangkung, tak nampak muka. Cuma dia tahu benda tu kebanyakannya memang macam orang, tapi sebenarnya dia orang bukan orang. Jadi mungkin disebabkan dia mengamalkan sesuatu kot. Dia pun tak dapatlah jawapan kenapa dia sejak daripada itu dia boleh nampak makhluk-makhluk alam sebelah, dan dia rasa itu
muncullah yang muncul tu semua dalam keadaan yang baik kan, dia kata dia tak berapa nak takut lah. Cuma dia kadang-kadang dia stres kan, dia stres bila dia nampak benda-benda macam ni. Jadi bila dia ceritakan ni, abang terus teringat cerita sumpahan merapuh. Ingat kan yang pasal Mimi boleh nampak alam sebelah tu kan. Jadi inilah 2 kalilah abang dapat cerita yang ni. Yang Mimi daripada kecil, yang ini sejak dia pindah ke Semenanjung, dan sejak pada tu dia boleh nampak. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Kadang-kadang cerita tak perlu seram, tapi cerita memberikan kita sesuatu. Kan? Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ni kuasanya besar. Jadi dia boleh pilih. Setiap orang ada kelebihan dia sendiri. Contohnya macam abang kan, abang punya kelebihan bercakap tak berhenti selama setengah jam. Buat setengah jam kot. Berhenti. Puk, 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 puk. Macam tu. Cakap mulut laju macam ayam. Okey. Tak apalah. Abang ucapkan terima kasih kepada Lisa sebab bukan nama sebenar kan. Terima kasih kepada Lisa sebab dah menyumbang cerita untuk abang ceritakan kongsi kepada orang lain kan. Jadi moral of the story ialah kita tak tahu sebenarnya apa kelebihan kita, sampai ke satu titik kita akan jumpa kelebihan kita. Dan kadang-kadang macam Lisa ni cakap, mula-mula dia anggap tu adalah satu sumpahan. Tapi bila dia positifkan diri dia cerita dengan orang-orang tua ya dekat kampung dia, dia anggap itu sebagai satu kelebihan, bukanlah sumpahan. Jadi sampai setakat ini, dia kata dia masih boleh handle. Mungkin satu hari nanti kalau dia tak boleh handle, dia akan cuba cari orang tutup. Kalau orang Islam kita panggil tutup hijab lah kan. Tutup pandangan ni. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.